Assalamualaikum dan kita kembali bertemu dalam Malaysia hari ini MHI. Pagi ini anda bertemu dengan saya, Fitri Yahya. Saya Fariha On, 24 Januari 2024. Pastinya ini satu lebaran baru untuk kita lah. 2024 ni macam-macam. Walaupun dah 24 hari bulan tetapi kita masih lagi rasa macam sekejapnya dah masuk tahun yang baru. Apa pun kita doakan, apa saja yang kita rancang untuk tahun baru ini akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Itu dia. Saya rasakan Januari ini sangat panjang jugalah kerana kita berdepan dengan pelbagai peristiwa perkara menarik dan juga yang mungkin mengguris hati juga dengan pelbagai peristiwa yang bila siapa yang mampu menghadap isu Palestin masih berterusan. Benar. Kemudian dalam negara pun isu tentang pembunuhan, isu tentang macam-macam lah yang saya rasa sesak nafas juga setiap kali kita dapat pelbagai berita. Dan kita harapkan ada solusi yang terbaik dalam apa jua yang berlaku dalam negara ini kerana ia melibatkan tentang keselamatan. Benar. Keselamatan ni dalam luaslah konteks dia, Fariha. Keselamatan dalam konteks agama kita, keselamatan untuk kita keluar bekerja dan pelbagai lagi. Apa pun kami akan cuba membawa kepada anda pelbagai kupasan sepadat yang mungkin pada pagi ini. Okey, terlebih dahulu kita kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan keadaan cuaca. Ini juga daripada tahun 2023 kan, cuaca tak menentu dan sebagainya. Dan hari ini kita kongsikan bagaimana cuaca yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi. Cuaca semasa di beberapa buah tempat. Di Kangar nampaknya hujan, Fetri. Okey, Kangar, Petaling Jaya dah cerah 9.20 pagi. Alustar pun nampak hujan di pagi hari. Dan Kuantan, Kota Baru, Alustar. Bila cakap berkenaan dengan Pantai Timur ni, banjir juga masih berlaku di Terengganu. Jadi, mana kita kongsikan? Okey, baik. Okey. Ya, sebentar. Ada? Di bahagian Terengganu dan juga kalau okey, di Plasma TV. Ini dia, 7 buah sekolah mendapat cuti disebabkan oleh bencana banjir ini dan kita masih lagi mengharapkan bahawa di Kuala Terengganu ini keadaannya akan cepat pulihlah daripada keadaan banjir sekarang kan. Walaupun baru saja buka sekolah kan, masa tu kan cuti berapa 2 minggu, 3 minggu tu. Tapi nampaknya keadaan masih lagi berlarutan. Jadi pelajar diarah pulang selepas kelas dinaiki air. Maknanya cuaca masih tak menentu lagi lah. Tak menentu lagi ya, sebab semalam pun saya pulang dari Port Dickson ke Kuala Lumpur. 3 jam jugalah kan. 3 jam? Bila hujan, dia akan mengganggu seluruh ekosistem jalan raya tu. Memang perlukan kesabaran dan sebagainya. Okey, baik. Tadi saya tengok di belah Pantai Timur, isu tentang hidupan liar ni masih lagi diperkatakan ya. Mungkin puan banyak masuk ke hutan. Banyak masuk ke hutan. Gajah yang mengacau penduduk, harimau lagi, isu apa lagi kalau? Yalah, mungkin kita kena sedia maklum juga kenapa haiwan-haiwan liar ni keluar mengganggu. Ganggu ke penempatan. Atau dia yang diganggu? Sebab itulah sebab dia diganggu. Jadi dia keluar, jadi mengganggu kita pula. Dan kita kena tahulah bahawa sebenarnya mereka keluar tu sebab apa? Habitat yang terancam dan sebagainya. Habitat yang terancam. Baik, isu tentang inilah yang saya katakan tadi, pembunuh bela akan didakwa hari ini. Kita pastikan banyak luar daripada ahli keluarga yang menyatakan bahawa ini ada keyakinan yang tinggi dia dibunuh. Komunikasi terakhir pun terus memberikan pelbagai spekulasi yang tak sedap untuk didengar dan disahkan rangka itu milik bela. Ini yang sebagaimana Fatri cakap tadi kan, kita kat Malaysia ni dah rasa macam tak selamat juga keadaan kita apabila setiap hari boleh dikatakan dilaporkan peristiwa ataupun tragedi pembunuhan. Dan bila berkaitan dengan bela ini juga isu yang membangkitkan kemarahan rakyat kita. Sebab bila kita baca kronologi, individu yang melakukan pembunuhan ini boleh lepas bunuh tu dia pergi pula umrah. Jadi benda tu sebenarnya yang menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Walaupun kita tahu saya harapkan sebenarnya mungkin ada NGO ke atau apa-apa juga peluang kita ada supaya mangsa ataupun keluarga bangsa akan ada satu support system. Tak semua orang ada ilmu untuk membawa satu kes itu ke depan ataupun adalah untuk menjamin keselamatan. Jadi support system ataupun seluruh fungsi tata cara itu dapat diperkemaskan demi keadilan untuk semua. Sebab ini tentang masa depan ya. Bayangkan ini ahli keluarga yang terganggu, emosi mereka, kehidupan mereka akibat kes yang berlaku. Okey, itu sedikit sebanyak kita bawakan apa yang berlaku di dalam negara kita. Jadi apa kata kita nak kongsikan ini juga
yang berlaku di Pantai Timur. Satu inspirasi, kisah inspirasi yang patut kita menjadikan iktibar bagaimana untuk kita menyemai perasaan kasih sayang di antara rakyat, di antara manusia. Tanpa mengira latar belakang ataupun apa jawatan yang anda wakili. Kita nak bersama dengan Konstabel Muhammad Zulhairi Nayan, seorang anggota polis trafik yang membantu warga emas. Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berada di pejabat ya sekarang ni di Polis Trafik Kota Baru Kelantan. Ya betul. Okey, ini antara kisah yang tular apabila gambar ini diviralkan di mana Cik Zul sendiri menumpangkan seorang nenek ke masjid. Mungkin boleh cerita macam mana boleh jumpa dengan nenek ni? Pada mulanya time tu saya mau habis kerja pergi nak on the way balik pejabat lah. Waktu saya nampak makcik tu dia jalan macam slow. Waktu saya bagilah apa dia punya jalan. Waktu saya sampai kat saya tu saya tanya dia, Makcik nak pergi mana kata? Bahaya ni makcik seorang-seorang kata. Waktu dia pergi kat saya, macam dalam video tu dia niam jalan lah. Kata makcik nak pergi Masjid Muhammadiyah ni. Saya pun sebenarnya berfikir juga, takut juga sebenarnya benda ni. Sebab biasalah, selalunya kita selamat orang tak pakai helmet. Tiba-tiba kita pula bagi naik orang yang tak pakai helmet dengan kita. Macam tu. Yelah, takut nanti orang kata apa pula kan? Ataupun orang salah sangka dan sebagainya. Ya betul. Lepas tu saya berfikirlah, tak jauh mana ni dengan ni kata. Dia pun dia satu jalan saya takkan balik. Waktu saya pun rasa time tu tiba-tiba rasa datang naluri nak tolong dengan merasa tanggungjawab sesama manusia dengan sebagai kita anggota. Saya pun kata tak apalah makcik, naik yang saya hantar. Kalau tengok keadaan nenek tu pun macam uzur, betul-betul usianya begitu lanjut kan? Macam bongkok sikit sebenarnya. Jadi macam mana akhir kisah tu? Mungkin ada dapat sempat kenal ke dia duduk di mana dan apa yang terjadi ke? Macam mana? Macam mana minta ulang boleh? Sebab bila dah kenal kan, makcik mungkin dah tanya. Umur berapa? Biasa kalau umur macam tu, takkanlah dia seorang-seorang keluar kan? Jadi macam mana tu? Kalau dapat tak sempat berbual ke? Sempat tak berbual tu? Time tu tak sempat. Sebab saya pun orang kata dalam keadaan takut kan tu. Saya hanya hantar, saya tengok dia dah selamat ke pergi ke Masjid Muhammadiyah tu, saya teruskan perjalanan saya. Itu saja. Selepas daripada kejadian tu memang tak pernah jumpa dah nenek tu? Tak pernah jumpa sebab dia orang kata dia main kat kawasan situ saja. Saya buat rondaan kat kawasan lain. Okey. Orang nak kata asbab datang tu saya nak jumpa dia. Jadi anda itulah, saya doakan beroleh pahala berganda sebab dalam perjalanan ke masjid anda membantu warga emas. Jadi banyak limpahan pahala tu. Jadi apa yang dapat dikongsikan daripada kisah ini? Mungkin lebih inspirasi untuk anda supaya lebih cakna di sabit tugas-tugas juga, tapi pada masa yang sama naluri untuk membantu tu. Silakan. Macam mana minta ulang boleh? Okey. Sebab ini juga satu perlu disemaikan kepada semua pihak lah. Kita tugas tetap tugas, tapi pada masa sama perlu juga ada sikap yang baik untuk terus membantu cakna apa yang berlaku di sekeliling. Silakan. Mungkin inspirasi untuk orang lain juga. Okey, macam contohlah di Kontiji Kelantan ni. Datuk KP Kelantan, Datuk Muhammad Zakir Biharul telah menerapkan kita iaitu konsep kelas yang memberi masuk clean, royalty, action, oriented, systematic and solidarity. Kita kalau contoh kita memahami apa yang konsep kelas yang Datuk KP itu katakan, insya-Allah. Okey, walaupun kita tahu kan tadi Encik Zul cakap dia ada rasa takut juga, tapi tiba-tiba ada naluri yang lebih kuat untuk membantu nenek terbabi. Itulah sebenarnya kita mendoakan agar ini menjadi satu contoh yang terbaik kepada semua, kepada kita juga hari ini. Dan tahniah juga mendapat pengiktirafan juga ya. Terima kasih. Semoga ada rezeki yang melimpahlah berkat membantu. Siapa tahu doanya makbul untuk anda semua. Tercapai semua impian insya-Allah.
InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Konstebel Muhammad Zulhairi Nayan, polis trafik yang bertugas di Kota Baru. Ya. Telah di mana pun kita berada, jadilah manusia yang baik untuk terus membantu siapa jua tanpa kita memilih latar belakang individu yang kita bantu itu. Betul. Terima kasih banyak-banyak diucapkan sekali lagi. Itu dia, walaupun sedang bertugas tapi sudi meluangkan masa untuk ditemu oleh kami di Malaysia hari ini. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembali nanti. Isu yang panaslah. Sebab kita panas, ni kadang mengurung diri, berkerah keringat ya, nak dapatkan satu branding pencenamaan. Sedang orang lain ciplak ya. Ya, ciplak ya. Kerja ciplak ni bukan baru tapi dah lama, tetapi kita nak bagi satu pendekatan kepada kalian mungkin yang baru nak jadi usahawan, tak tahu macam mana ya nak buat pattern, macam mana nak memberi pelindungan harta intelek kepada produk kalian. Sebab harta intelek ini satu perkara yang sangat-sangat penting dan juga perlukan kepada undang-undang untuk melindunginya. Dan kalau kita main cicai je, itu bukan bisnes. Kita perlukan satu taraf yang lebih intelektual. Selepas ini di Malaysia hari ini. Fatri, ya. Produk awak yang produk tutup uban tu dah. Sama lah macam tudung cik pun ada orang ramai guna dah ni. Siapa suruh tak patent kan? Mahal lah nak patent. Ataupun proses dia complicated tak? Itulah, dokumen yang banyak. Tak pasti kan? Jadi ini kita nak berikan sedikit pandangan. Ada yang kata kalau nak patentkan kita punya produk dan sebagainya, satu kos terlalu tinggi lah. Satu lagi nak kena macam proses tu susah. Last saya kata tak apalah, tak adalah orang nak tiru. Ataupun ada yang kata, alah apa salahnya berkongsi rezeki sama-sama lebih kurang. Padahal kita ni nak menjaga integriti dan imej jenama. Kali ini kita nak bincangkan bagaimanakah pentingnya hak untuk anda lindungi jenama yang anda wakili. Sekalipun nama jenama tu kita Fariha keripik pisang ke, tetap perlu ada. Kita bersiang malam memikir macam mana nak buat produk, tiba-tiba ada orang curi pula. Okey, kita nak perkenalkan dahulu. Ini dia tetamu, Puan Yusniza Sharmila Yusof, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Fariha, Fitri. Okey, tadi kami bincang-bincang tu kan. Mungkin ada juga pandangan ni biasa dengar, kata mahal, prosesnya susah dan sebagainya. Betul. Kan. Persepsi lah. Persepsi kan. Persepsi. Orang-orang yang mungkin rasa macam tak yalah, malaslah nak renyah dia kata. Tapi sebelum tu kita nak bagi pemahaman dulu kenapa sebenarnya pentingnya penjenamaan ni diberikan pelindungan harta intelek. Okay. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada TV3 kerana menjemput MIPO untuk berkongsi information mengenai kepentingan pelindungan harta intelek. Dia kebiasaannya dalam perniagaan ni masa mula-mula tak ada masalah. Bila tak ada orang tiru, jenama tak dikenali. Dia masalah mula timbul bila brand kita tu dah terkenal. Dan especially dengan medium penjualan sekarang menerusi social media dan sebagainya. Jadi dalam masa yang singkat semua orang boleh tahu apa brand kita kan, produk yang kita jual. Jadi dalam masa yang sama maknanya kesempatan untuk tiru tu pun senanglah. Jadi memang prosedur kita orang kata tedious lah. Ada banyak melalui beberapa proses, tapi dalam masa yang sama sebenarnya kos pendaftaran itu tak mahal. Cuma dia ada dua option. Sama ada kita boleh daftarkan sendiri ataupun kita hire lawyer lah ataupun appointed agent daripada MIPO. Jadi itu ada professional fee sedikit. Tapi sebenarnya isu kos tu bagi saya boleh diletakkan orang kata di belakang sikit lah. Yang pentingnya kita perlu lindungi creation kita tu daripada segi undang-undang dulu. Sebab pentingnya pelindungan harta intelek ni dia memberi hak kepada owner, hak eksklusif untuk kita ambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang cuba meniru ataupun orang kata free ride lah terhadap apa juga kita punya produk maupun new innovation. Sebab dia ada implikasi ya. Kita tengok macam tak apalah, tak ada orang nak tiru pun. Tapi kan datang kalau bisnes kita meledak, orang pun akan ni. Tapi pernah juga kalau misalnya kalau benda yang memang dah wujud sekian lama ya. Contohnya macam tapak kuda dengan sedikit katakanlah contoh ya, inovasi. Jadi susah kita nak patentkan kan sebab benda itu memang diguna pakai oleh semua orang. Jadi bagaimana pula dengan benda yang umum kita nak jadikan hak kita sebab dengan inovasi sikit yang kita buat. Kalau yang itu sebenarnya di bawah salah satu komponen IP iaitu patent ataupun untuk inovasi baru. Dia itu sebab kita ni nak tingkatkan daya kreativiti dan inovasi ni dia perlu sentiasa perubahan. Jadi di bawah patent tu dia ada satu perlindungan kita panggil utility patent. Maknanya dengan penambahan satu orang kata idea baru
maknanya itu you akan dapat protection kat atasnya itulah. Walaupun yang asal tadi mungkin yang contoh lah dalam kuda tu saya rasa macam susah sikit saya nak bagi contoh. Okey, lesen mic lah, mikrofon. Dulu kan dia ada wire kan. Jadi susah nak menyanyi, nak gerak-gerak kan. Tapi dia punya development, evolusi untuk mic tu sendiri, lepas tu dia ada wireless. Tapi still susah kan kita nak pegang satu, lepas tu sekarang dia ada cordless, lepas tu ada yang kecil macam ni. So ini adalah evolusi dalam orang kata reka cipta benda tu yang memudah cara. So setiap yang baru tu dia ada protection yang berbeza lah kepada owner yang berbeza. Satu lagi saya boleh bagi contoh adalah macam contohnya ubat lah, Panadol. Kan? Panadol ni kalau nak ikutkan protection patent dia tu dah lama kalau kat Malaysia 1917 dan tempoh pelindungan patent kalau yang baru ni dia 20 tahun saja. Tetapi dengan orang kata teknologi terkini sekarang dia dah ada Panadol soluble. Jadi teknologi yang boleh membuatkan dia soluble maknanya kita itu teknologi baru. So maknanya itu adalah patent yang barulah. So dia maknanya selagi mana dia kena ubah mengikut zaman kan. Betul. Okey. Kalau sekarang ni kita lihat Malaysia ni semakin ramai usahawan kecil kan menjadi usahawan segera dan sebagainya. Bagaimana melihat dengan adanya perkembangan itu dan kita melihat dengan konteks ini penjenamaan kan. Bagaimana adakah mereka juga bila kita tengok ramai mereka juga sedar bahawa perlunya buat penjenamaan ini dilindungi? Okey, kalau daripada segi kita tengok statistik lah, trend ya di MyPo sendiri. Okey, kita ada sebenarnya 5 komponen lah. Kalau yang tadi tu patent. Tapi kalau yang penjenamaan ni adalah di bawah cap dagangan ataupun trademark. Dan bila in average lah, kita terima permohonan untuk trademark ni dalam 50,000 lah per year. Dan dalam 67% adalah daripada foreign countries. Dan kita lihat kebelakangan ni peningkatan yang sangat ketara untuk permohonan lokal iaitu dalam 7.5% every year, which menunjukkan bahawa ada kesedaran lah daripada SME tempatan. Dan dengan sekarang ni trend membuat bisnes melalui social media kan, kita pun nampak banyak perubahan lah. Macam yang saya beritahu tadi, kalau daripada MyPo kita ukur daripada pertambahan pendaftaran untuk local brand. Itu dah ada kenaikan. Ya. Tadi Puan cakap apa trend dia ada beza-beza. Apa perbezaan dia? Kalau patent tu tadi untuk reka cipta barulah. Macam yang contoh yang Cik Fitri beritahu tadi kan, itu untuk inovasi baru. Tapi kalau jenama dia bawah cap dagangan. Kalau protection untuk desain luaran ni, macam kereta, desain kereta dan sebagainya, itu bawah reka bentuk perindustrian. Maknanya kalau macam Cik Fitri kita lah yang famous suka bersajak, pantun dan sebagainya, itu adalah bawah copyright atau karya sastra. Ya? Dan bawah copyright itu dia ada protection untuk muzik, lirik lagu, lukisan, apps ya. Apps pun semua tu bawah copyright lah. Jadi maksudnya kita kena sentiasa cakna ya. Sebab kita perhatikan mungkin pesaing telah membuat lebih kurang sama ke. Jadi sejauh mana dia punya perlindungan tu kadang-kadang tengok hampir sama tapi tak sama. Adakah itu juga boleh dipertikaikan supaya tidak ada langsung unsur-unsur menghampiri ciplak tu? Okey, kalau di bawah peruntukan Akta Cap Dagangan 2019 dia sebenarnya hampir sama pun tak boleh. Kita akan tolak. Dia sama, identical, hampir sama, tak dibenarkan. Tapi bila dia apply, sekiranya permohonan dia tu ditolak, dia boleh berikan kita rayuan dan bagi bukti penggunaan. Maknanya sejak bila dia dah guna trademark tu dan sebagainya, dan dia kena bagikan kita penjelasan lah yang trademark dia tu sebenarnya berbeza dengan yang dah existing trademark yang dah sedia ada. Dan satu yang penting untuk kita semua tahu adalah prinsip asas IP ni dia first to file. Maknanya walaupun trademark kita ni kita dah jual goreng pisang, saya contohlah goreng pisang Fariha tadi kan, dah jual sebenarnya dah 10 tahun. Tapi you tak daftar pun IP. You tak daftar pun trademark you dekat MyPo. Lepas tu ada orang lain yang daftar. Sudi punyalah. Ini memang dah adalah kes yang sebegitu. Jadi dia first to file, tapi still kita akan buat pemeriksaan tu mengikut peruntukan akta kita. Jadi siapa yang dulu dia dapatlah. Okey. Apa tindakan yang akan dikenakan kepada individu yang menjadi lanun ni lah kan? Ciplak sana, ciplak sini. Satu lagi prinsip yang penting kita kena ingat adalah IP ni dia private rights. Private rights maksudnya di sini kita sebagai owner, bila kita dah daftar tu maknanya kita sahlah pemilik, kita yang kena ambil tindakan.
Bukannya kita kena tunggu government dulu. Kita punya inisiatif. Dia macam mana ya? Macam inilah, kita ada tanah kawasan rumah kita kan. Orang buat rumah pula dalam kawasan kita. Faham. Kalau kita tak report polis, polis akan anggap kita benarkan kan. So konsep dia sama. Sebab IP ni dia sebenarnya harta kan. Okey. Jadi sekarang ni dia ada dua cara lah. Sama ada kita sebagai pemilik pergi kepada melalui tindakan civil. Maknanya kita kena kumpulkan semua dokumentation kita, sijil pendaftaran trademark kita, apa-apa buktilah. Kalau kita misalnya bisnes kita dah exist daripada tahun 80 tapi kita baru protect IP kita tahun 20-an lah misalnya. Tetapi bukti penggunaan invoice daripada awal, you pernah buat promotion dan sebagainya tu you kena simpan kita boleh fight lah, sebagai bukti. So hire a good lawyer and then pergi court. Dan cara yang keduanya adalah through criminal offence, you pergi kepada bahagian penguatkuasa kementerian and then buat aduan di sana. Dengan bukti yang ada juga, kita boleh bagi kepada enforcement untuk dia buat tindakan lah, nak raid dan sebagainya. Cuma sebelum tu, you kena, kita pemilik IP ni, cap dagangan ke copyright ke tak kisahlah. Kita kena, kalau cap dagangan, kita kena minta, orang kata RV kita panggil, dokumen untuk menentusahkan bahawa memang trademark itu kita punya sebelum enforcement boleh ambil tindakan. Dan kalau ada jenama ketika kerepek pisang Fariha ni, dia menggunakan lambang yang menyentuh sensitiviti. Kita boleh pertikaikan tak? Boleh. Ada image-image tertentu yang terasa sensitif, yang mungkin downgrade setengah bangsa ke apa. Boleh kan? Boleh. Kita pertikaikan? Bawah Bawah Seksyen 24 Akta Cap Dagangan 2019 yang menyentuh sensitiviti, scandalous kepada kaum, even bentuk bendera, bunga raya, orang kata nama rasmi kerajaan sebagainya, nama negeri semua tu, itu tak boleh didaftarkan. Kalau negara luar macam trademark gambar, orang kata maaflah kalau agak sensitif, gambar orang tak berpakaian dan sebagainya dibenarkan. Tetapi kalau kita di sini, sebab dia undang-undang tu akan enforce ikut Malaysia, jadi kita akan tolak. Tempat. Termasuk kita ada buat gambar daun ganja ke, memang tak boleh lah? Tak boleh. Memang itu tak boleh. Okey. Kalau kita lihat benda ni, sebab bagi usahawan yang mungkin kategorinya macam T20 dan sebagainya, kita sedia maklum bahawa mereka ada ilmu-ilmu sebegini. Tapi kalau macam acik-acik, pakcik-pakcik kat kampung kan, kerepek pun sekarang kaya tau. Bagaimana pula kan, mereka masih lagi kurang pendedahan dan sebagainya. Itu pula bagaimana? Okey, kami ada pejabat cawangan ya. Ada 6 pejabat cawangan dan insya-Allah kita akan tambah lagi pejabat cawangan. So pejabat cawangan kami ni adalah merupakan, kita anggap marketing arms lah, untuk pergi ke tempat yang mana kita HQ tak boleh pergi. Tapi dalam masa yang sama kita pun berkolaborasi dengan state agencies, buat pelbagai program. Contohnya yang kita ada buat program IP Care program untuk SME di luar bandar, IPTU wanita yang spesifik untuk usahawan wanita, dan dalam masa yang sama kita pun ada beri dana IP, dana hak intelek untuk bantu B40 inilah untuk memfailkan trademark dia. Dan dalam masa yang sama kita ada untuk zakat pun ada, untuk bantu perniagaan untuk ibu tunggal dan sebagainya, itu pun kita salurkan bantuan. Dan dalam masa yang sama kita akan guide dia untuk macam mana nak filekan trademark yang dibenarkan, yang maknanya boleh didaftarkan lah menerusi undang-undang kita tu lah. Maknanya sekarang ni tak semua trademark yang ada tu boleh didaftarkan. Ada yang bila apply tak semestinya lulus ya, dia kena ada betul. Jadi dia ada proses-proses yang kita kena tahulah, kena faham. Ada proses-proses yang Dan kami pun ada buat program ataupun training trademark DIY untuk guide SME. Kita akan beritahu maknanya ABC step lah, macam mana nak buat. Dan kita ada buat kursus juga, search ya. Maknanya sebelum nak daftar tu, kita kena make sure yang kita punya SME tu dia dah tahu buat carian ataupun semakkan dengan database kita, to make sure yang trademark dia tu tak ada dalam daftar. Sebab kalau memang ada serupa hampir sama macam Cik Fitri katakan tadi, maknanya kita akan tolak lah. Jadi sebenarnya sebaik-baiknya untuk kita save cost semua ni semua pelaburan, kita kena ada ilmu-ilmu dia dululah. Maknanya make sure kita sedikit sebanyak tahulah basic macam mana nak filekan IP tu, apa yang do's and don't, dan kita filekan, buat carian sedikit study lah. So and then mungkin hire a good designer lah untuk create logo yang bagus, yang selari dengan undang-undang kita, and then filekan. Biasanya kalau dah buat tu okey.
kalau kita nak buat perniagaan ni perlu juga ada peruntukan lah. Satu biasanya orang guna untuk marketing, pemasaran perlu juga ada untuk perlindungan penjenamaan itu. Penjenamaan ni dia akan berkembang peringkat demi peringkat. Mungkin setahun dua biasa, tapi kalau nanti dah meledak berkembang perlu ada satu sistem yang unggul ini. Bila tadi saya kata perlu ada proses tertentu dan sebagainya. Kalau lah katanya saya nak tahu tempoh masa tu kalau dah turun naik paling cepat berapa lama kita boleh dapat kelulusan kalau mengikut semua syarat-syarat yang diberikan. Okey, kita ada dua caranya. Satu, kita ada provide expedited punya route. Yang itu 6 bulan 3 minggu sijil akan keluar. Tetapi kalau cara biasa dia 8 bulan. 8 bulan. Ini untuk clear cut case yang tak ada objection. Tapi kalau ada objection, maknanya objection ni dia ada dua. Objection daripada pihak pendaftar sendiri iaitu MYPO, yang mana bila mana trademark kita tu tidak mematuhi provision kita. Dan yang keduanya, sebab dalam satu proses sebelum kita nak bagi kelulusan tu, kita akan gazetkan dulu, wartakan dulu. Jadi kalau ada pihak luar oppose, itu pun dia akan melambatkan proses. Jadi kalau untuk clear cut case macam saya beritahu tadilah, dah buat study semua dulu, itu InsyaAllah 6 ke 8 bulan tu dah keluar sijil lah. Tapi sebenarnya jangan stop bisnes dulu. Terus maknanya tak semestinya trademark register baru nak open your business, tak. Dia boleh berjalan serentak ataupun sebelum. Seiring lah. Bergantung pertikaian lah. Misalnya kalau ayam geprek Bu Fariha kan. Jadi cucu-cucu yang lain-lain cawangan ni boleh bangkang lah, tak boleh nama tu di ini. Dia kalau dengan kebenaran owner ataupun dia punya franchise ke cawangan dia sendiri, itu boleh. Tapi kalau memang rival macam tak bukan dengan kebenaran tu tidak boleh lah. Bila saya katakan tadi IP tu satu aset, maknanya antara satu kelebihan dia adalah trademark tu ataupun IP tu dia boleh generate income untuk kita melalui satu, kita boleh jual trademark kita tu, pindah milik, kita dapat one lump sum, ataupun another cara adalah kita lesenkan macam Cik Fitri katakan tadilah, kita bagi kepada beberapa pihak, jadi kita akan dapat royalty lah. Apart from kita jual produk kita, kita pun akan dapat royalty. Dapat buih untuk bisnes jugalah. Faham. Di prosesnya sangat luas ya. Betul, kena ada ilmu yang betul-betul berilmu ni kan, kena buat research, study dan sebagainya. Jadi apa pun jangan risau, jangan bimbang, sebab MYPO akan bantu juga. InsyaAllah. Mungkin nasihat Puan kepada usahawan yang tergerak hati terbuka untuk ke depan. Okey, kami di MYPO akan sentiasa membantu semua pihak untuk mendapatkan ilmu lah mengenai basic IP, kerana kita tahu pentingnya perlindungan IP ni kepada bisnes dan juga untuk pereka cipta pemilik IP lah as a whole. Cuma yang pentingnya kena tahu dulu apa itu komponen-komponen so that kita boleh protect IP kita secara komprehensif. Sebab dalam satu produk tu dia ada semua elemen IP. Macam dalam handphone, contohnya macam mana handphone kita tu nak berfungsi, dia adalah di bawah patent. Design handphone tu sendiri yang macam mana kita tahu dululah beberapa tahun lepas yang ada pertikaian Samsung Apple kan. Itu adalah bawah reka bentuk perindustrian. Itu design tu pun sendiri boleh dilindungi, dan trademark contohnya Samsung, iPhone itu adalah trademark ataupun Apple lah trademark, dan dekat produk tu dia ada label dan sebagainya, description, itu adalah bawah copyright. Maknanya dalam satu produk tu ada semua komponen IP lah sebenarnya. Yang baru-baru ni pun pasal sambal pun saya antara mangsa kat beli macam sama. Macam bukan. Tak apalah. Itu antara kan banyak kes yang tular kan. Syarikat kecil, gergasi tiba-tiba sekecil-kecil produk pun kena kena ada, kita kena tahulah ilmu ni sebenarnya penting sangat, sebab kita tahu rezeki Tuhan tu buat tiba-tiba boom meletup. Sebab Islam pun mengiktiraf hak milik kreativiti masing-masing. Terima kasih kepada Puan Yusniza Syarimila Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Perbadanan Harta Intelek Malaysia MYPO, yang berkongsi tentang hak tentang penjenamaan dan perlindungan dalam konteks undang-undang yang kita ada di Malaysia. Selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembali nanti kita nak bercakap tentang bagaimana kita perlu menjaga hubungan kita sesama manusia. Selepas ini di Indonesia. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS Faz.
Insya-Allah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Itu dia pahala yang menderu dapat kita paparkan hari ini di MHI. Dan kita nak bicara ini tentang Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang masih lagi mencari ruang dan peluang untuk anda sumbangkan infak demi pahala yang mengalir dalam pembinaannya. Hari ini kita nak berbincang bagaimana hubungan sesama manusia itu juga penting untuk kita warnakan corak kaki depan ini bersama dengan Wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang mana biar jambu ya? Permintaan isteri. Oh, baik sekali. Jaga hubungan sesama manusia. Betul. Okey, jadi memanglah kita nak mencari redha ilahi, tapi jangan juga lupa untuk kita menjaga hubungan sesama manusia demi menjaga keimanan kita. Mungkin dapat Ustaz uraikan. Baik, terima kasih Fitri. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Betul, kita dalam hidup kita ada dua bentuk hubungan, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Taala, dan keduanya hubungan sesama manusia. Dan ada setengah orang dia memandang remeh. Dia kata hubungan sama manusia ni tak jaga sangat, tak apa sebab nak masuk syurga bukan sebab manusia. Allah yang bawa masuk ke syurga. Tapi dia lupa dengan berhubung baik dengan manusia itu juga jalan menuju syurga. Sebab apa? Dah banyak dalam sirah, dalam sejarah mencatatkan, merakamkan ada manusia yang hanya berbuat baik sesama makhluk yang bukan manusia sekalipun dapat masuk syurga. Kisah wanita yang penzina itu bagi anjing minum dapat masuk syurga. Seorang wanita yang dia ini membiarkan kucing dia mati kelaparan masuk neraka. Padahal dia seorang wanita yang baik, tapi kerana dia berlaku zalim pada haiwan akhirnya ke neraka. Artinya hubungan manusia dan sesama makhluk lain juga sama manusia merupakan satu tiket penting untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada satu ketika satu jenazah itu nak dikebumikan, kemudian Nabi SAW menyebutkan wajabat. Maknanya berhak ke atas jenazah ini syurga. Sahabat tanya, ya Rasul, kenapa jenazah ini Tuhan kata dia syurga? Sebab kata Nabi, ramai orang cakap dia baik. Maknanya kalau ramai orang cakap dia baik, itu juga kredit untuk seseorang itu dapat syurga. Ada juga kisah di mana seorang wanita yang rajin tahajud tapi banyak menyakiti jiran ya. Betul. Jadi apa lagi amalan untuk kita memperkukuhkan hubungan sama manusia ni? Sebab kadang-kadang kita ni memanglah buat semua, kita solat malam semua, tapi masih tak menjaga lidah yang menikam. Betul. Ustaz ya. Ya. Susah. Ada setengah orang kadang macam dalam kisah yang Fitri sebutkan tadi itu betul. Seorang sahabat mengadu kata, ya Rasul, ada seorang perempuan ni dia bagus. Dia solat malam, dia suka bersedekah dan dia suka berpuasa sunat. 3 amalan ni memang hebat. Tapi kerana tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia menyakitkan hati jiran dia dengan lisan dia yang sangat tajam, menyakitkan. Akhirnya, jadi sahabat nak tahu status perempuan ni ke mana. Sebab nak dibanding dengan amal soleh dia tu memang hebat. Tapi mulut saja sikit masalah. Nabi kata, hiya finnar. Perempuan tersebut tempatnya di neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak mengajak para penonton semualah. Laluan untuk berbuat baik sesama manusia ni terlalu banyak, iaitu dengan kita tolong-menolong dan juga kita bersedekah. Itu antaranya. Itu dia. Jadi apa antara cabang sedekah sihat gambar-gambar yang menarik untuk kita memandaikan anak bangsa dengan ilmu pengetahuan yang bermakna, pahalanya mengalir sampai akhirat insya-Allah. Jadi Ustaz dapat diperincikan? Ya, baik. Para penonton semua, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau singkatannya MTS FAS yang telah pun ditubuhkan sejak daripada 2011 lagi, alhamdulillah didaftarkan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Agama Islam Selangor. Pendidikan ataupun pembelajaran, sistem pembelajarannya sangat bagus. Suasana yang pada ketika ini agak terhad, yang mana pelajarnya ada sekitar 350 orang, guru ada 30 orang. Di Gombak itu dalam suasana yang agak sedikit sempit, walau bagaimanapun sistem pengurusannya bagus, guru-gurunya berkualiti dan alhamdulillah saban tahun dapat melahirkan generasi hafiz, hafizah 30 juzuk seusia umur darjah 5, darjah 6. Memang hebat. Jadi dengan
dengan kualiti pembelajaran yang ada, guru-guru yang bagus ini, pihak MTS FAS bercadang untuk nak membina sebuah kompleks yang lebih besar dan lebih selesa, memuatkan 1,000 pelajar, yang mana dengan itu kosnya juga pun agak besar lah, iaitu kos keseluruhannya adalah RM25 juta ringgit. Namun setakat ini alhamdulillah telah pun kita berjaya raih iaitu sejumlah 1.7 juta ringgit. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun jumlah yang masih lagi kita perlukan iaitu 23.2 juta ringgit. Jadi mari sama-sama kita berinfak, ambil keberkatan semangat bulan Rejab sebagai gerbang menuju Ramadan. Kita ada paparkan kod QR di paparan skrin anda pada waktu ini. My Jariah ada ataupun e-Legacy. My Jariah kalau anda nak menyumbang mungkin serendah RM30, RM1, tapi ada juga orang yang e-Legacy itu untuk berpanjangan. Maknanya mungkin sebulan ataupun tiap-tiap hari dia nak menyumbang dengan potongan daripada akaunnya sendiri, tak kisah. Yang penting kata orang, kalaupun kita meninggal dunia, kalaupun kita hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, inilah sumbangan terbesar kita. Anak-anak tahfiz nanti mengajar ilmu dan beramal, kita akan mendapat pahalanya, insya-Allah. Itu dia, maksudnya akan ada perkembanganlah, fasilitis yang makin membangun, dapat kita perluaskan tadi 350 mungkin dapat sampai 1,000 ke. Amin. Lahir mukmin profesional, hufaz yang dihormati masyarakat, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Ilyas, wakil Mak Tahfiz Sayang Fatimah Az-Zahra, yang berkongsi tentang bagaimana kita dapat manfaatkan hubungan sama manusia ini demi ke arah kebaikan, sedekah yang menghapuskan dosa, insya-Allah. Bersama kami terus saya Mesyai, dan banyak lagi menanti anda selepas ini. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. InsyaAllah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Sebenarnya aku masih cinta. Sebenarnya aku masih sayang. Sebenarnya aku rindu karena cinta dalam hati. Seandainya kau masih curiga, seandainya kau masih keliru, seandainya kau ragu, apa makna cinta di hatimu? Berapa lama hidupku seorang
saja kenangan terindah, simpan kemas di dalam ingatan. Andai rindu yang bertaut, simpan cinta dalam hati, simpan cinta dalam hati, simpan cinta dalam hati. Baiklah, kami simpan dalam hati, okey? Mahzan Aftar. Penerbit kami Lina menangis sebab ada cerita tentang dia. Baik, Mahzan, itulah dia pertama kali saya lihat di depan mata. Akan ikutkan macam mana boleh muncul dalam industri dan menyanyikan lagu? Yang ini daripada I Can See Your Voice musim kelima. Saya pernah masuk I Can See Your episod $. Oh ya. Okey. Yang pastinya bukan penyamar kan? Bukan sebenar. Okey. Sebenar, okey. Lagu ni daripada tahun lalu? Tahun lalu bulan Ogos 2023. Cuma baru nak promosikan. Tak apa, kita boleh promosikan. Janganlah malu, dekat sikit. Sebenarnya kan saya teringat suara artis. Siapa? Aero. Ringo. Oh, ada orang cakap macam tu? Saya banyak orang cakap lagu Ahmad Ikan Matra. Suara saya seakan Ahmad Ikan Matra. Okey, kepada peminat-peminat Mahzan Aftar dan mungkin yang baru nak jadi peminat juga, mungkin hari ini muncul di Kasih TV, kita nak perkenalan jugalah. Mahzan Aftar ini berasal dari mana? Saya berasal daripada Batu Pahat, Johor. Katanya ada identiti tertentu yang hanya di Johor tu je ada. Kau apa tu? Dapat dikongsikan tak? Ada ke? Ada. Penampilan tu unik. Penampilan. Segi penampilan sama je, tapi saya Jawa je lah, turunan Jawa je. Masih boleh fasih Jawa? Saya tak Jawa Mutat. Tak tahulah. Tak tahu cakap. Okey. Mak pandai lah cakap Jawa. Lagu ini siapa yang penciptanya? Pencipta, penulis lirik dan komposer saya dan bersama rakan saya, Cik Nur Hafiz. Awak ni anggota ke? Macam mana? Ya, betul. Saya merupakan anggota Polis Diraja Malaysia. Itulah nampak ketegasan. Cik, tolong tangkap dia, Cik. Banyak mulut dia ni, Cik. Kemudian, okey. Alang-alang kan kita nak berkenalan. Jadi, boleh tak nyanyi sikit lagu Ikan Matra? Boleh. Okey. Terasa bagai ditusuk sembilu pisang, pedihnya entah bila akan terhenti. Betul lah. Ada lah. Ada. Suara head voice. Kan? Okay. Awak memang sang pemalu ke? Ya, malu juga. Kalau malu, macam mana beraksi di petang orang baling bunga lah, orang berebut ke macam mana? Gambar. Okey je, tak ada masalah okey. Kalau ikutkanlah, genre yang paling disukai? Genre saya balada. Slow rock. Macam tu. Oh, ini di pertandingan tu lah kan? Ya, betul. Penyanyi sebenar, suaranya sangat merdu dan lunak. Okey, memang macam mana boleh? Memang penyanyi di PDRM ke ataupun bagaimana sebenarnya? Mana yang datang dulu ni? Ya, betul. Saya sebenarnya daripada bangku sekolah lagi dah menyanyi. So, nasyid lah. Basic lah kalau kat Johor tu kan. Nasyid. So, bila dah masuk dalam PDRM, saya menyanyi juga dalam PDRM untuk majlis-majlis PDRM lah. Lepas tu daripada PDRM macam mana bakat tu dicungkil? Okey. Saya cuma beranikan diri untuk masuk dalam mana-mana pertandingan lah. Dia malu-malu berani tau nama dia. Ada. Ada dari tepi macam Hani Miswan sikit. Hani Miswan. Kau ni kan. Hai, geramlah kita. Okey, jadi kalau ikutkan pernah tak kalau diuji dengan muzik kena menari ke, bersedia tak? Lagu-lagu rancak ke? Menari. Saya merupakan juga instruktur aerobik untuk PDRM. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tak tahu lah orang Batu Pahat ni banyak betul kelebihan. Muzik aerobik. Kita dari basic Zapin daripada Johor. Zapin, okey Zapin. Ajar Acik ni. Tolong Cik. Okay, saya Acik nanti balik Batu Pahat, tolong bawa dia Cik. Balik balai. Kita Zapin dulu bagi step sikit. Okey. Kalau jangan sikit. Kalau menebang. Okey, 1 2 3. Kalau menebang. Pula jiwa jati Johor ni. Macam-macam orang suruh dia ajar awak. Lepas tak awak pula. Zapin, kalau instruktur aerobik. Aerobik lain lah. Kena bagi macam mana nak tegaskan warga. Okey. Basic je. Awak sebab boleh Tapi dalam unit PDRM tu memang unit apa?
Unit saya balai jaga. IPD Subang Jaya. Buat laporan semua boleh lah. Orang report. hilang ke apa. Boleh. Boleh Kalau tengah bertugas peminat sunyi nyanyilah ya. Nyanyilah sikit. Ada request kan. Okey, kita nak bagi peluang kepada Mazlan juga. Bagi sedikit kepada peminat Mazlan Aftar untuk lagu ni dan mungkin nanti perancangan. Supportlah lagu saya Cinta Dalam Hati di YouTube. Dan saya juga aktif di dalam media sosial TikTok. Saya buat live lah, nyanyi. Lepas tu, lepas ni next single mungkin saya akan buat cover untuk lagu Eka Matra lah. Rancangannya. Lagu apa yang paling disukai Eka Matra? Siapa di Hatimu. Oh, Rahmat kan? Okey. Itu lah, macam tu. Betul. Okey. Ini dia kita terima kasih. Itulah. Saya rasa kan semakin lama semakin menjauh. Lepas tu semakin malam semakin bakal. Dia sebenarnya nak ajar kita menari kot macam tu. Okey. Terima kasih banyak Mazlan Aftar. Semoga maju jaya dalam bidang seni ini. Bagi ruang saya untuk promosikan lagu. Dan kita balik betul kita singgah balai lah ya. Boleh. Balai dekat sini Subang. Oh, balai kat Subang. Okey. Yang batu pahat tu orang kampung. Asalnya lahir. Acik jangan marah tau. Makin banyak ubat. Terima kasih banyak Mazlan. Okey, sama. Okey. Esok kita ada ni variasi makanan daripada kacang dal. Okey. Makan kacang dal tak? Makan. Ada lagu tak kacang dal? Tak ada? Tak ada. Awak ni sangat tenang Mungkin dapat laporan pun orang macam goyang dia. Kejadian berlaku di mana. Okey, jangan lupa esok sebelah dengan Thai Pusap kacang dal. Apa yang sedap buat kacang dal ni? Tak tahu, saya cuma makan wali aja. Okey, tak apa. Awak? Itu kita nantikan esok hari. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana menonton MHI. Jumpa lagi esok, okey? Bye.